Okay, Assalamualaikum and hello guys. So, hari ini kita akan sambung pasal aset. Itu hari seperti yang aku janjikan, kali ini special edition. Okay, 4 aset, aset business, property, community paper dengan yang property kita cerita dalam video sebelum ni. So, kali ini kita cerita pasal property berkenaan dengan land. Ini special edition sikit. Okay. So macam ni kita boleh tengok yang itu hari dekat interface mudah special. Okay, kita cerita pasal apartment, commercial house. So hari ni kita cerita pasal land special. Right. Okay guys, bila cerita pasal beli tanah ni, kau mesti akan fikir pasal ownership. Kau kena first thing lah, kau orang kena check ownership. Ownership tu benda tu hak milik. Okay, hak milik ni biasa dikeluarkan oleh pejabat tanah lah. So benda ni adalah bukti yang kau orang terima, uh, terima secara undang-undang yang sah di sini undang, betul grant berkenaan dengan pemilikan hak tanah. Okay. So pemilikan hak milik ni biasanya ada dua. Dia ada sementara dengan tetap. So beza antara sementara dengan tetap ni adalah sementara ni dia belum diukur secara halus oleh pemilik. Ni memang pembelian awal tanah daripada kerajaan, dia kerajaan belum bagi secara terus, secara final survey. So benda ni dia sementara, tak boleh buat pecah sepadan, tak boleh buat pecah bagi, semua tak boleh. Tapi dia masih boleh pajak atau dah dipindah atau digadai lah. So berbeza dengan hak milik tetap. Hak milik tetap ni dia dah diukur secara halus oleh JUPEM atau Jabatan Kehormatan Malaysia. So hak milik ni memang korang punya, korang boleh buat pecah sepadan, pecah bagi dan penyatuan semua. Tu beza lah antara hak milik sementara dengan hak milik tetap. Alright, perkara paling asas pasal ownership atau pemilikan harta ni, so kau kena ingat lah benda ni. So satu, hak milik kekal. Dua, hak milik pajakan atau leasehold. Tiga, hak rezat bumi putera. So benda ni, tiga item ni penting dalam ownership kalau korang nak check, kalau korang nak tahu lah. So untuk hak milik kekal ni, dia status pegangan adalah selama-lamanya tanpa sebarhat. Lagipun tanah jenis ni dia punya biasanya kadar kenaikannya sangat tinggi lah, tak kira lah. So kalau orang nak melabur, dia tercari yang tanah jenis yang milik kekal lah, sebab dia punya urusan niaga pun mudah dan tak perlu urusan pihak berkuasa negeri. So manakala tanah untuk tanah hak milik pajakan pula, biasanya tanah dia boleh pajakan oleh pihak berkuasa negeri lah kepada tempoh-tempoh tertentu. Biasanya 99 tahun tu standard lah, ada juga yang 999 tahun. So tanah ni kalau dah pajak, memang bukanlah pemilik mutlak lah sebab tanah pajakan. So dia punya urusan jual beli pun perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa negeri lah biasanya. So untuk tanah rezat bumi putera pula, biasanya boleh jual kepada bumi dan syarikat bumi putera saja. So pasaran ni pun terhad, menyebabkan harga jualan dia kadang-kadang macam tak boleh jual terlalu tinggi lah. Alright. Okay guys, ni ada satu sampel. So kat sini contoh ada geram mukim. Kat geram mukim ni korang boleh tengok okay, berapa cukai tahunan, kat mana, berapa saiz dia. So kategori pun penting juga bila kau nak beli tanah, sebab kategori ni ada banyak. Dia ada pertanian, atau agriculture, dia ada commercial dan juga industri lah. So benda ni kau kena tengok betul masa beli tanah. So sini dia ada rekod tanah rezat milik Melayu. So yang penting kau tengok dekat bawah ni, kelas ni dia ada cakap pasal, biasanya akan cakap pasal sekatan lah. Sekatan contoh yang dekat sini lah. Macam mana aku highlight, okay, ni adalah yang ada kepada syarat-syarat nyata dan sekatan-sekatan kepentingan. Ni penting. Kau kena tengok ni, right? Okay, ni contoh slip pendaftaran. Aku pernah contoh yang aku buat. So ni adalah satu kes. Kes ni dalam pembagian harta pusaka lah. So si mati dah tinggalkan tanah dan masa yang sama dia belum buat wasiat, tak buat hibah dan tak sebuat, dan tinggalkan cuma tinggalkan geran lama yang patut diupdate lah, sebab tu memang old school punya geran. Lukis pun pakai lukis tangan. So dalam kes ni aku pergi pejabat tanah muar, aku buat carian rasmi, ada bayar sikit dia punya documentation semua. So dari situ aku boleh dapat lah dia punya detail yang update lah, detail pasal tanah tu update. So
Macam kes kata korang nak beli tanah, korang nak yang si penjual tak nak share dia punya geran ke, tak nak bagi kopi ke, so korang boleh minta detail tu, korang pergi pejabat tanah kat mana tanah tu berada. Korang buat cara rasmi, mungkin bayar sikit untuk documentation dia punya tu, dapatkan ketat dia punya slip tu. Lepas tu dah korang boleh dapat salinan ke kopi korang. So korang boleh tahu status tanah tu, sama ada tanah tu yang jual tu adalah orang memang tuan tanah ataupun broker. So tu penting guys. Okey, ni cara rasmi tadi yang aku buat tu hari lah. Lepas aku buat cara rasmi, aku dah dapat satu salinan geran yang lebih kurang sama dengan geran asal. So kat situ dia ada data lah yang korang boleh dapat. So kat situ contohnya dia ada tanah secara pajakkan tanah, dia ada cukai. Okey, Rizal Melayu, dia ada peristiwa Rizal Melayu. Kategori pertanian, so ni ada contoh sekatan-sekatan dia. Sekatan-sekatan dia, sekejap, ni catatan kepentingan ni, korang tengok sini. So senang, kalau katalah penjual tu tak nak bagi kopi ke, tak nak bagi gambar ke pasal gan tu, korang boleh cari sendiri. Kadang-kadang dia orang pun risau juga sebab kadang tak tentu pembeli ni di series buyer ke tak kan. So kita buat tahu sama ada yang jual tu dia sama ada pemilik tanah ataupun broker je. So kalau korang nak save, nak confirm, korang dapatkan detail tu kat mana jenis tanah lot tu, nombor tanah lot tu, korang pergi ke pejabat tanah kat mana tanah tu berada, lepas tu korang buat cara rasmi, cara persediaan macam aku ni. So korang kira berbaloi lah sebelum korang labur, kalau korang nak labur kan. Kalau korang labur nak beli tanah, buat macam ni untuk korang confident lah tanah tu memang ada. Kadang tanah tak siapa-siapa kan, dia orang jadi broker, ambil komisi atas angin, patut tahu tanah siapa. So terbaik adalah korang pergi pejabat tanah sendiri, dapatkan detail daripada orang nak jual tu, pergi tanah, buat cara rasmi dan korang dapat keluar satu kopi geran. Okay. Okay guys, macam aku cakap tadi, tanah ni ada beberapa kategori. So kita tengok dia ada jenis pertanian atau agriculture, ada bangunan atau building dan juga industrial. So biasanya tiga ni lah. Semua ni terkandung dalam semua di bawah section masing-masing lah, di bawah kanun tanah negara. So KTN tu kanun tanah negara. So apa yang apa fungsi apa kategori-kategori tanah ni aku cerita. Okey, kita bagi detail lagi. So kategori guna tanah biasanya contoh tanah jenis industri tu, tanah tu boleh dibina oleh kilang, bengkel, gudang dan sebagainya. Yang penting dia berkaitan dengan industri. So masa beli tanah tu make sure dekat kategori tu kau tengok jenis. Biasanya normally kalau beli tanah dia akan mula-mula pertanian. So bila kau nak buat kilang kenapa kau orang kena convert dulu daripada agriculture pergi ke perindustrian. So dia punya premium cukai semua pun lebih lah. Okey. So macam yang jenis pertanian ni dia boleh bina satu rumah je. Satu rumah itu pun tujuannya adalah untuk menjaga tanah tu. Saiz tanah ni biasa berkurang 2 ekar ataupun kurang. Satu rumah je sebab tanah kena. Tujuan dia, tengok tujuan dia kan. Tujuan tanah. Macam kes pertanian, tujuannya adalah untuk menjaga tanah tu. Jadi kalau macam macam kediaman ni dia nak buat banyak rumah. So kalau nak buat rumah tak boleh gunakan geran agriculture, korang kena buat kena convertkan kepada geran bangunan dulu, so baru boleh bina bangunan. Okey. Itu beza dia. Kegunaan ni berdasarkan kegunaan tanah tu sendiri. So kalau pertanian memang satu biji rumah. Kalau bangunan kau boleh buat punya rumah tapi kena convert dulu. Biasanya berlaku pertanian akan convert kepada bangunan baru boleh bina bangunan. So benda ni proses undangan banyak lah. Ada juga jenis perindustrian lepas tu dia convert kepada komersial ataupun bangunan. So ada proses dengan pejabat tanah lah benda tu. Yep. Okey, nak lebih teknikal lagi korang boleh pergi ke website. Kau nampak tu bawah tu kode type website tu iPlan. Korang boleh tengok rancangan tempatan daerah dia panggil. Kat situ ada dia government ke state dia dah decide dah tentukan status kategori guna tanah tu. Contoh macam ni aku ambil dekat mana ni dekat
Ni dekat Muar, kat Muar. So biru-biru tu contoh komersial lah. Dia dah digazetkan. Senang cakap dia digazetkan lah. So kalau korang nak beli tanah tu, kalau nak lebih teknikal, korang pergi website Airplan, kau tengok tanah tu sama ada tanah yang kau nak beli tu apa status dia. Jangan silap beli kan. Kalau kenapa tanah ni mahal sangat? Mungkin dia status dia komersial ataupun building ataupun industri. So kau boleh tengok, boleh check kat sana. Kau pergi ke rancangan tempatan daerah. Semua daerah ada. Semua daerah ada dia punya rancangan tempatan sendiri. Pastikan kau dapatkan yang terkini. So boleh Google search lah. Okay. Okay, ni tips aku nak bagi sebelum korang beli tanah. Korang kena pastikan pertama sekali tanah yang korang nak beli tu telah dipercalot dan telah ditukarkan kepada kategori bangunan lah. Kalau korang nak beli rumah, better kau dapatkan dalam kategori agriculture lah. Kalau kau nak simpan lot agriculture, make sure dia orang dah pecahkan banyak kes-kes tanah lot leading ni semua kan. Dia pecahkan tak sampai detail, tak sampai bangunan ke apa semua kan. Kau kena check tanah tu dah tukar kategori, dah tukar kegunaan, mana dah kategori tu dah tukar. So yang kedua, kalau tanah yang dia pecah dan itu bukan status geram bersama tau. Geram tu dah ditukar, dah di satu nama lah, satu nama, bukan ada kongsi dengan orang lain. So kalau ada kongsi dengan orang lain pun susah juga kau beli tanah yang orang kongsi. Betul orang yang kongsi tu setuju tanah tu untuk dijual kan. So mestilah gerak individu, gerak perseorangan. Dan dapatkan gerak asal, sebaiknya buat pemindahan nama dan milikan. Bila kau dah beli, buat proses tu. Kalau kau tak clear, boleh je tanya aku. Boleh mesej semua, boleh tanya. Tak ada masalah. InsyaAllah aku akan bantu sebaik mana yang boleh lah. Okay guys, ada juga banyak kawan-kawan saudara tanya aku kenapa harga rumah sekarang mahal tak macam dulu murah. So kadang yelah kita nak cakap yang secara teknikal pun takut dia orang tak berapa clear. So macam ni aku breakdownkan sikit. So macam mana harga rumah sekarang tak sama dengan harga rumah dulu. Contohnya korang kena tengok kat sini. So biasa kerja-kerja pembinaan kan, contoh kos pembinaan infrastruktur ni mahal ni, infrastruktur ni. Lain-lain kos admin, contribution, professional fee ni kalau kau nak hire consultant kan. Kos awal, preliminary agency, kos pembinaan, kos tanah masih ada. Beli rumah mestilah beli tanah kan, takkan beli rumah tak beli tanah. So benda ni ada. So masa conversion, kebanyakannya masa conversion daripada pertanian kepada building lah yang jadikan benda ni jadi tinggi lah. Lain-lain kalau tanah kawasan prime kan. So ni ada jumlah kos pembangunan, anggaran maju, so harga lebih kurang 400 lebih ni kan. Ni 400 lebih ni dengan anggaran keluasan rumah sebanyak 1,600 dan juga kos pembinaan RM140 anggaran kos. Ni 140 ni. 140 ni yang kuasa standard kot. So kau mau tengok harga macam mana, harga tu boleh melantung sampai 400 lebih ribu. So ini adalah antara item costing kita buat. Kalau developer dia akan buat macam ni lah, lebih kurang. Dia sebenarnya ada satu lagi sheet dipanggil feasibility study. Benda tu memang detail gila. Dalam tu boleh dapat daripada macam mana dapat harga, daripada harga tanah kosong sampai siap, sampai novo semua, sampai launching semua, dia ada detail tu. So kalau korang belajar, korang boleh carikan kawan-kawan yang kerja dengan developer lah. Okay, alright. Okay guys, macam biasa promosi. Siapa yang nak buat investment WSP ataupun nak rancang macam mana nak urus harta dan pusaka, boleh contact aku dekat Facebook, WhatsApp ataupun korang boleh tengok kat YouTube video-video yang dah aku upload lah. Kalau korang tak faham, boleh je Roger, tak ada masalah, anytime. InsyaAllah aku akan bantu sebanyak mana yang mampu Okay, aku harap video kali ni dapat bantu korang sedikit dalam macam mana nak usaha, nak beli tanah kan, nak tengok apa kategori tanah,
status tanah, lepas tu apa proses-proses dia, lepas tu apa proses nak macam mana nak cari rasmi semua tu. Aku harap dapat bantu korang lah. Pasal siapa yang nak ada niat untuk memiliki tanah kan. So hopefully video ni dapat bantu korang buat korang punya rujukan. Kalau tak berapa clear, boleh je contact aku macam biasa. Okay, best.